Protein. Protein boleh ditemui dalam semua organisma hidup. Protein boleh ditemui dalam semua organisma hidup. Protein can be found in all living organism. Okey, protein mengandungi unsur-unsur CHON, carbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan juga sulfur, phosphorus. Protein mengandungi unsur-unsur CHON, carbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan juga sulfur dan phosphorus. Protein comprises of the elements CHON, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and also sulfur and phosphorus. Okey, protein ini ialah polimer. Polimer terbentuk daripada monomer, betul tak? Monomer untuk protein ialah asid amino. Monomer untuk protein ialah asid amino yang bergabung dalam tindak balas pemeluwapan. Protein ialah polimer terbentuk daripada monomer asid amino yang banyak daripada tindak balas pemeluwapan. Protein are polymer formed from the condensations of many monomers of amino acids. Proteins are polymer formed from the condensation of many monomers of amino acid. Okey, asid amino ini dia akan bergabung membentuk protein dan ikatan yang terlibat ialah ikatan peptid. Asid amino dalam protein bergabung oleh ikatan peptid. The amino acids in protein are joined by peptide bond. The amino acids in protein are joined by peptide bond. Semua asid amino mempunyai struktur asas yang sama dengan 4 komponen, iaitu kumpulan amino, rantai sisi, atom hidrogen dan juga kumpulan karboksil. Tetapi asid amino ini hanya mempunyai 3 kumpulan berfungsi. Yang pertama ialah kumpulan amino, yang kedua ialah rantai sisi dan yang ketiga ialah kumpulan karboksil. Rantai sisi berbeza antara satu asid amino dengan satu lagi asid amino. Ulang, rantai sisi akan berbeza di antara satu asid amino dengan satu lagi asid amino. In English, all amino acids have the same basic structures with 4 components: amino group, side chain, atom hydrogen and carboxyl group, but they are only have 3 functional group. The first one is amino group, the second one is side chain, and the third one is carboxyl group. The side chain or R group varies in different amino acids. The side chain varies in different amino acids. Okay, ada 4 kelas asid amino. 4 kelas asid amino. 4 kelas. Kelas yang pertama ialah asid amino tidak berkutub. Yang kedua ialah asid amino yang berkutub. Yang ketiga ialah asid amino yang berasid. Dan yang keempat ialah asid amino yang base. Semua ni adalah
disebabkan oleh rantai sisinya yang akan menentukan sama ada asid amino tersebut tidak berkutub, berkutub, asid ataupun base. In English, there are 4 classes of amino acids. The first one is non-polar amino acids. The second one is polar amino acids. The third one is acidic amino acids. And the last one is basidic amino acids. So, the side chain will determine either these amino acids will be polar, non-polar, acidic or basic. The first one we go to non-polar amino acid. Okay, amino acid tidak berkutub. Okay, amino acid tidak berkutub ialah dia punya rantai sisinya, ini semua rantai sisinya ialah tidak berkutub, mempunyai hidrofobi. So semua ini dia mempunyai hidrofobi. Apa itu hidrofobi? Hidrofobi ialah cenderung untuk menangkis dan tidak bercampur dengan air. Okey, rantai sisinya ialah tidak berkutub. Kenapa tidak berkutub? Sebab dia hidrofobi. Kenapa hidrofobi? Apa itu hidrofobi? Hidrofobi ialah cenderung untuk menangkis dan tidak bercampur dengan air. In English, non-polar amino acids have hydrophobic non-polar side chain. What is hydrophobic? Hydrophobic is tending to repel or fail to mix with water. Itu yang pertama. Okay? Asid amino tidak berkutub ataupun non-polar amino acid. Yang kedua ialah asid amino berkutub. Okay, asid amino berkutub. Nampak tak ada OH. Okay, asid amino berkutub ini mempunyai rantai sisi yang berkutub. Dia menyebabkan dia ini ialah hydrophil. Apa itu hydrophil? Kecenderungan untuk bercampur dengan air. So, asid amino berkutub ini dia ada cenderung untuk bercampur dengan air sebab rantai sisinya ialah berkutub. In English, polar amino acid have polar side chain, making them hydrophilic. What is hydrophilic? Having a tendency to mix with water. Dan yang ketiga ialah acidic. Okay, acidic amino acid. Amino acid yang berasid. Okey, amino acid yang berasid ialah mempunyai rantai sisi yang bercas negatif. Okey, acidic amino acid berasid maknanya rantai sisinya bercas negatif. In English, acidic amino acid have negative charge at side chain. Okey, dan yang terakhir ialah asid amino yang base. Okay, asid amino yang base asid amino mempunyai rantai sisi yang bercas positif. Okay, rantai sisi yang bercas positif. Basic amino acid have positive charge at the side chain. Seterusnya ialah pembentukan dipeptida. Okay, formation of dipeptide. Okay, now seperti kita tahu, okay, dipeptida mengandungi 2 asid amino. Jadi lukis dulu 2 asid amino. Okay, yang pertama group here, bond OH, ini satu amino acid, labelkan or in English, okay, plus dengan satu lagi amino acid,
Okey. Okey, di sini. Okey, ambil kumpulan hidroksil pada sebelah kiri dan ambil atom hidrogen sebelah kanan. Okey, macam biasa buang air, proses dia ialah pemeluwapan ataupun in English dia ialah condensation. Okay, so just combine C double bond and C H. Okey, ini ialah, dan jangan lupa ini ialah dipeptida or in English dipeptide, dan kena letak tambah 1 molekul air sebab proses pemeluwapan. Okey, ini untuk pembentukan dipeptida or formation of dipeptide. Sama juga kalau nak pemecahan dipeptida macam biasa, bila dipeptide undergo hydrolysis, menjalankan proses hydrolysis, akan dapat balik 2 amino acid plus with acid amino. Dan jangan lupa, last kali saya lupa, kena labelkan bond. Bond dia kat sini bond dia kat sini. Ni penting kena labelkan bond dia. Kat sini bond dia. Kat sini bond dia. Kita panggil sebagai ikatan peptid ataupun in Englishnya ialah peptide bond. Tahap structure protein, level of protein structures. Terdapat 4 tahap structure protein. Yang pertama ialah primer, yang kedua ialah sekunder, yang ketiga ialah tertiary, dan yang keempat ialah quaternary. There are 4 levels of protein structures. The first one is primary, the second one is secondary, the third one is tertiary, and the last one is quaternary. Struktur primer. Okey, apa itu struktur primer? Struktur primer ialah susunan unit asid amino bergabung melalui ikatan peptid dalam rantaian polipeptida yang lurus. Saya ulang. Struktur primer ialah susunan unit asid amino bergabung melalui ikatan peptid dalam rantaian polipeptida yang lurus. In English, the primary structure of proteins is the unit sequence of amino acid joined by peptide bond in a linear polypeptide chain. Is a unit sequence of amino acids joined by peptide bonds in a linear polypeptide chain. Okey, contoh untuk struktur primer ialah glucagon. Glucagon ini mengandungi 29 susunan asid amino. Example of primary structure of protein is glucagon, consists of a sequence of 29 amino acids. Contoh kedua ialah lysozyme. Lysozyme ini mengandungi 129 asid amino. The second examples of primary structure of protein is lysozyme.
lysozyme that contain 129 amino acids. Struktur sekunder, secondary structures. Okey, struktur sekunder terbentuk apabila struktur primer menggulung atau berlipat secara spontan. Struktur sekunder terbentuk apabila struktur primer secara spontannya menggulung ataupun berlipat. In English, the primary structure will spontaneously coil or force, forming secondary structures. The primary structure will spontaneously coil and force, forming secondary structures. Okey, terdapat dua jenis struktur sekunder. Yang pertama ialah alpha helix. Okey, yang kedua ialah beta plated sheet. Dalam bahasa Melayu tak ada perkataan yang spesifik untuk beta plated sheet. Ini ialah term bahasa Inggeris sebab tak ada dalam bahasa Melayu. Okey, apa itu alpha helix? Okey, alpha helix ataupun beta plated sheet, dua-dua ni, alpha helix and beta plated sheet, mengandungi ikatan hidrogen yang memegang kedua-dua struktur ini. Okay, there are two types of secondary structures, alpha helix and beta plated sheets. Okay, alpha helix and beta plated sheets contains of hydrogen bond that hold their structures. Okay, apa itu alpha helix? Okay, alpha helix berbentuk gegelung. Alpha helix berbentuk gegelung, dipegang oleh ikatan hidrogen pada setiap asid amino keempat. Ingat, alpha helix berbentuk gegelung yang dipegang oleh ikatan hidrogen pada setiap asid amino keempat. Alpha helix, the coil, is held together by hydrogen bond at every fourth amino acid. Okay. Contoh untuk alpha helix ialah struktur unit asas untuk keratin. Okay. Alpha helix ni ialah merupakan struktur unit asas untuk keratin. Keratin ini dijumpai dalam rambut dan juga kuku. Alpha helix is the basic structural unit for keratin that found in hair and nails. Okay, itu untuk alpha helix. Untuk beta plated sheets, beta plated sheet adalah rantaian polipeptida terbaring selari antara satu sama lain. Okay, beta plated sheet ialah rantaian polipeptida yang terbaring antara satu sama lain, dan rantaian selari ini dipegang bersama oleh ikatan hidrogen. Ulang, rantaian polipeptida, apa itu beta plated sheet? Rantaian polipeptida terbaring selari antara satu sama lain, dan rantaian selari ini dipegang bersama oleh ikatan hidrogen. In English, what is beta plated sheets? The beta plated sheet is the polypeptide chains lie parallel to each other, and these parallel chains are held together by hydrogen bond. The polypeptide chain lie parallel to each other, and the parallel chains are held by hydrogen bond. Okey, contoh untuk beta plated sheet ialah protein sutra yang dihasilkan oleh labah-labah. Yang putih-putih itu, protein sutra yang dihasilkan oleh labah-labah. Examples of the beta plated sheet is silk protein produced by spider. Struktur tertiary structures. Struktur tertiary tercapai apabila struktur sekunder berlipat dan bergulung kepada struktur tiga dimensi yang unik.
Struktur tertiary tercapai apabila struktur sekunder berlipat dan bergulung kepada struktur 3 dimensi yang unik. Tertiary structure is achieved by folding and coiling of the secondary structures into a unit 3-dimensional 3D structures. Okey, 3D struktur yang unik ini, 3D yang struktur yang unik ini akan membentuk kesebentukan yang menentukan fungsi protein. 3D struktur yang unik ini akan membentuk kesebentukan yang menentukan fungsi protein. The unique 3D structures form a conformation that determines the protein function. The unique 3D structures form a conformation that determines the protein function. Kesebentukan ini pula akan dikekalkan oleh ikatan dan interaksi di antara kumpulan rantai sisi. Kesebentukan dikekalkan oleh ikatan dan interaksi di antara kumpulan rantai sisi. Antaranya ialah ada 5. Yang pertama ialah ikatan hidrogen, yang kedua ialah ikatan ionik, yang ketiga ialah ikatan disulfida, yang keempat interaksi hidrofobi, dan yang kelima interaksi van der Waals. The conformation is maintained by bond and interaction among side chains. The bond interaction are hydrogen bond, ionic bond, disulfide bond, hydrophobic interaction, and van der Waals interaction. Contoh untuk struktur tertiary ialah enzim dan hormon. Example of tertiary structures is enzyme and hormone. Yang terakhir ialah struktur quaternary. The last is quaternary structures of protein. Quaternary structure of protein. Okey, apa itu struktur quaternary? Struktur quaternary mengandungi 2 atau lebih rantaian polipeptida yang bergabung membentuk satu molekul tunggal yang berfungsi. Struktur quaternary ialah bila mengandungi 2 atau lebih rantaian polipeptida yang bergabung untuk membentuk satu molekul tunggal yang berfungsi. Quaternary structures consist of 2 or more polypeptide chain joined to form a single functional molecule. Quaternary structures consist of 2 or more polypeptide chains joined to form a single functional molecule. Terdapat 2 contoh untuk struktur quaternary. Yang pertama ialah collagen. Collagen ini mempunyai 3 helix subunit terjalin untuk menjadi satu gentian yang kuat. Okey. Collagen mempunyai 3 helix subunit terjalin untuk menjadi satu gentian yang sangat kuat. Dia akan menyediakan kekuatan structures. Itu yang pertama. Yang kedua ialah hemoglobin. Hemoglobin mengandungi 4 rantaian polipeptida. 2 alpha polipeptida, 2 beta polipeptida, dan mengandungi 4 kumpulan hem. Setiap kumpulan hem mengandungi atom besi. In English, the examples of quaternary structure is collagens and hemoglobin. Collagen has 3 helical subunits intertwined to become a strong fibers. It provides structural strength. Hemoglobin consists of 4 polypeptide chains, 2 alpha and 2 beta polypeptide chain. Contain 4 hem groups. Each hem group contain an iron atom.
Ikatan dan interaksi yang mengekalkan bentuk kuaterner sama seperti dalam struktur tertiar, iaitu yang pertama ialah ikatan hidrogen, yang kedua ialah ikatan ionik, yang ketiga ialah ikatan disulfida, yang keempat ialah interaksi hidrofobi, dan yang kelima ialah interaksi van der Waals. The bond and interaction that maintain the structures of quaternary same like tertiary structures. The first one, hydrogen bond. The second one is ionic bond. The third one is disulfide bond. The fourth one is hydrophobic interaction. And the last one, and the fifth one, van der Waals interaction. Seterusnya ialah klasifikasi protein mengikut structures. Classification according to structures. Yang pertama ialah protein conjugate. Yang pertama ialah protein conjugate. Okey, protein conjugate ialah protein dengan bahan non-protein dalam kurungan kumpulan prostetik dalam strukturnya. Maknanya dalam protein terdapat bahan bukan protein seperti kumpulan prostetik. Jenis protein conjugate ini terlibat dalam proses metabolisme dan kimia. Saya ulang. Yang pertama ialah protein conjugate. Protein conjugate ialah protein dengan bahan non-protein, contohnya kumpulan prostetik dalam struktur. Terlibat dalam proses metabolism dan juga proses kimia. The first one, classification according to structures, is conjugated protein. Conjugated protein, protein with non-protein material, example prostetic group, within their structures, involved in metabolic and chemical processes. Contoh untuk protein conjugate ialah glycoprotein, hemoglobin ataupun lipoprotein. The example of conjugated protein is glycoprotein, lipoprotein and hemoglobin. Seterusnya ialah protein fibrous. Protein fibrous. Okay, protein fibrous ini rantaian polipeptide disusun dalam satu gentian atau lembaran. Protein fibrous iaitu rantaian polipeptide disusun dalam satu gentian atau lembaran. Dia membentuk, protein fibrous ini membentuk struktur yang stabil dan tidak larut dalam air. Fungsi untuk protein fibrous ini terlibat dalam fungsi sokongan struktur dan mekanikal. Ulang. Yang kedua ialah protein fibrous. Protein fibrous rantaian polipeptida disusun dalam satu gentian atau lembaran. Struktur yang stabil dan tidak larut dalam air. Fungsi terlibat dalam fungsi sokongan struktur dan mekanikal. The second classification according to structures is fibrous protein. Fibrous protein is polypeptide chain are organized into long fibers or sheets. It form a stable structures and do not dissolve in water. Function of fibrous protein is involved in structural function and mechanical support. Dan yang terakhir ialah protein globular. Protein globular. Protein globular ialah polipeptida yang berlipat ke dalam bentuk 3 dimensi globular. Polipeptida yang berlipat ke dalam bentuk 3 dimensi globular. Secara relatifnya, strukturnya tidak stabil dan mungkin membentuk koloid dalam air. Fungsinya terlibat dalam proses metabolisme dan kimia. Ulang,
Seterusnya yang terakhir ialah protein globular. Protein globular ialah polipeptida yang berlipat ke dalam bentuk 3 dimensi globular. Secara relatifnya, struktur tidak stabil dan mungkin membentuk koloid dalam air, terlibat dalam proses metabolisme dan kimia. Contoh untuk protein globular ialah enzim dan juga hormon. Enzim dan juga hormon. Kesan suhu terhadap struktur protein. Kesan suhu terhadap struktur protein. Okey, suhu yang tinggi boleh menyebabkan protein nyah asli. Suhu yang tinggi boleh menyebabkan protein nyah asli. Ini kerana haba meningkatkan tenaga kinetik dan menyebabkan molekul-molekul bergetar dengan kerap. Haba meningkatkan tenaga kinetik dan menyebabkan molekul-molekul bergetar dengan kerap. Ini menyebabkan pemutusan ikatan-ikatan seperti ikatan hidrogen dan ikatan ionik yang mengekalkan bentuk globular protein. Ini menyebabkan pemutusan ikatan-ikatan yang mengekalkan bentuk globular protein. Gegelung polipeptida menjadi tidak berlipat. Gegelung polipeptida menjadi tidak berlipat. Protein akan hilang kesebentukan. Protein akan hilang kesebentukan. Dan protein yang asli, seterusnya protein hilang fungsinya. In English, extremely high temperature can cause a protein to denature. Heat increase the kinetic energy and causes the molecule to vibrate so rapidly. This will cause the breaking of bond, for example, hydrogen bond and ionic bond that maintains the globular shape of protein. The coil of polypeptide chains become unfolds. Protein loss its conformation. The protein is denatured and protein loss its function. Seterusnya ialah kesan pH terhadap struktur protein. Keadaan pH yang ekstrim boleh menyebabkan protein yang asli. Keadaan pH yang ekstrim boleh menyebabkan protein yang asli. Perubahan dalam pH akan menyebabkan perubahan di antara kumpulan rantai sisi dalam protein. Perubahan dalam pH akan menyebabkan perubahan di antara kumpulan rantai sisi dalam protein. Ini menyebabkan pemutusan ikatan-ikatan seperti ikatan hidrogen dan ikatan ionik yang mengekalkan bentuk globular protein. Kemudiannya, gegelung polipeptida menjadi tidak berlipat. Protein akan hilang kesebentukan. Protein yang asli dan protein hilang fungsinya. In English, extreme pH condition can cause protein to denature. Changes in pH change the attraction between the group in the side chains of the proteins. This causes in breaking of bond, hydrogen bond and ionic bond that maintains the globular shape of proteins. The coil polypeptide chains become unfolds. Protein loses its conformation. The protein is denatured. Proteins lost its function.